Okey. Hadis ketiga. Al-hadithus salis arkanul Islam an Abi Abdurrahman Abdullah bin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhuma qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu buniyal Islamu ala khamsin syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamis salah wa ita'iz zakah wa hajjil baiti wa shaumi Ramadan. Rawahu al-Bukhari wa Muslim. Hadis ketiga, rukun Islam dan faktor fundamental lainnya. Abu Abdurrahman Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata, aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Islam dibangun di atas 5 pondasi. Pertama, persaksian bahawa tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad Rasulullah. Kedua, melaksanakan solat. 3, mengeluarkan zakat. 4, haji ke Baitullah. Dan 5, puasa Ramadan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Okay, ini lanjutan daripada hadis tadi sebenarnya. Ya kurang lebih. Artinya ini 1/3 daripada agama kita ni. Hadis yang agung juga. Ya buniyal Islamu ala khamsin. Islam itu terbina daripada 5 perkara. Okay. Di sini ia mengumpamakan Islam itu macam satu struktur bangunan lah. Sebab bunia ni, terbina ni, ia pada kebiasaannya hanya digunakan untuk benda-benda yang fizikal lah, yang berbentuk binaan macam tu. Tapi di sini diumpamakan Islam itu macam satu binaan. Dan binaan itu terdiri daripada 5 asas. Iaitu yang pertama, syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Next, saksi bahawa tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad itu pesuruh Allah Ta'ala. Artinya kita ni next saksi dan mengetahui dengan yakin dan tunduk kepada fakta bahawa tidak ada Tuhan lain selain daripada Allah Ta'ala dan Nabi Muhammad itu pesuruh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan ini ada ia punya implikasinya. Implikasi pertama artinya tidak ada Tuhan lain selain Allah Ta'ala. Tuhan-Tuhan lain itu batil. Tuhan-Tuhan ataupun benda-benda yang didakwa sebagai Tuhan lain atau sebagai Tuhan daripada selain Allah Ta'ala batil. Dan daripada implikasinya juga ialah nada satu perkara pun yang wujud di alam ini melainkan semuanya ciptaan Allah Ta'ala. Dan di antara implikasinya juga ialah Allah Ta'ala Allah Ta'ala bersifat dengan segala sifat kesempurnaan dan terpelihara daripada segala sifat kekurangan. And then wa anna Muhammad Rasulullah, penyaksian dan pengakuan kita ni dan tunduk kita ni kepada fakta bahawa Muhammad itu ataupun Nabi Muhammad itu ialah utusan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Implikasinya ialah segala apa perintah dan larangan yang sabit daripada Nabi, wajib kita ni tunduk dan patuh. Dan wajib kita ni menyokong dan menolong dakwah Nabi SAW. Dan wajib untuk kita ni memansuhkan syariat-syariat lain selain daripada syariat Nabi Muhammad SAW. Atau terimplikasi syahadah itu. Kemudian macam tadinya kita ni menunaikan solat, artinya dengan syarat-syaratnya, dengan rukun-rukunnya. Mendirikan itu artinya bukan perbuatan surah sembahyang itu saja, artinya ia punya rupa sembahyang itu saja, tapi mendirikan solat atau mendirikan sembahyang itu, yakni mendirikan sembahyang dengan lengkap beserta syarat-syaratnya dan rukun-rukunnya. Selagi mana syaratnya indah, contohnya indah sempurna, dan kita ni alam dikira sebagai mendirikan sembahyang itu. Dan kemudian ita'iz zakah, menunaikan zakat, sama juga dengan syarat-syaratnya. Ada syarat-syaratnya, ada golongan khusus yang tadi bagi zakat, dan semua golongan juga tadi bagi zakat. Kemudian hajjul baiti, kalau dan ini dilengkapkan dengan hadis tadi pasal hajjul baiti, adakah wajib para semua? Indah. Ia wajib para orang yang mampu, dan kemampuan itu dibincangkan dalam hukum fikih. Wa shaumi Ramadan, dan puasa di bulan Ramadan pun sama juga, ada syarat-syarat dan ada syarat-syaratnya yang perlu tadi patuhi dalam berpuasa. Dan ini sebenarnya lanjutan daripada hadis tadi. Jadi untuk penutupnya, kalau tadi kan menyimpulkan daripada 3 hadis yang kita ni baca tadi, ialah agama Islam secara umumnya ada 3 bahagian. Yang pertama ialah bahagian yang berbentuk pengetahuan. Pengetahuan kita ni, yakni pengetahuan kepercayaan yang berbentuk yakin yang berdasarkan kepada dalil yang pasti bahawa Allah Ta'ala wujud beserta sifat-sifatnya yang tertentu dan terpelihara daripada segala kekurangan. Dan cuma itu juga, segala apa yang dikhabarkan oleh Allah Ta'ala itu benar. Contohnya para malaikat, contohnya kitab-kitabnya, contohnya para rasulnya, dan contohnya ialah hari kiamat. Dan termasuk daripada keimanan kepada Allah Ta'ala itu ialah tunduk kepada qadarnya, yakni ketentuannya. Ketentuan yang telah ditentukan sejak azali lagi. Dan ini, pasal qadar ini akan dibincangkan dengan panjang lebar arah hadis yang keempat sebenarnya. Hadis yang keempat akan bincangkan mengenai qadar secara panjang lebar. Akan halnya saja
Itu ialah unsur yang pertama. Unsur yang kedua ialah Islam, berbentuk ritual yang berbentuk fizikal itu, ibadah itu. Ini zahir Islam itu. Boleh kita ketani mengingkari kewajipan solat dapat. Siapa yang mengingkari salah satu daripada 5 rukun Islam ini, maka ia telah kufur. Artinya ianya aku beriman pulangnya kepada Allah dan hari kiamat dan para malaikat dan lain. Tapi aku tidak percaya yang solat itu wajib ataupun solat 5 waktu itu wajib. Ia telah jatuh kufur. Sama juga kalau ia menolak ataupun mengingkari kewajipan zakat, sama kufur dan lain-lain. Sebab itu asas utama daripada Islam itu. Mun ia ingkari, dan Islam itu bukan lagi jadi Islam lah. Dan yang ketiga ialah ihsan, berbentuk keadaan hati itu. Dan ia berkait rapat dengan hadis pertama tadi. Artinya yang kan tadi usahakan dalam unsur yang ketiga, which is ihsan itu, ialah semua berkaitan hati. Dan niat itu, Cuba pikirkannya. Ikhlas itu ialah mengosongkan hati daripada selain Allah Ta'ala dalam segala perbuatan kita ni. Termasuk yang tadi kosongkan itu ialah diri kita ni sendiri dan segala sifat-sifatnya yang buruk itu. Dengan tadi mengosongkan hati kita ni daripada selain Allah Ta'ala, barutah kita ni akan menghadirkan ataupun kita ni akan sentiasa menghadirkan dalam diri kita ni bahawa Allah Ta'ala itu wujud sentiasa. Artinya ikhlas ialah mengosongkan hati daripada selain Allah Ta'ala. Cuma nanti akan mencapai ihsan atau iaitu an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Pasal tadi buang dulu benda-benda lain selain Allah Ta'ala. Sebab yang menjadikan tani lalai biasanya daripada menghadirkan pengetahuan bahawa Allah Ta'ala wujud ataupun Allah Ta'ala sedang memerhatikan kita ni ialah tani teringat ada benda lain, sama ada benda itu diri kita ni ataupun dunia. So, untuk mencapai maqam ihsan, mesti ikhlas. Ikhlas itu apa? Mengosongkan segala perkara lain selain Allah Ta'ala daripada hati kita ni. Dan benda tu diusahakan dalam apa? Ilmu tasawuf. Cuma tu. Dan tasawuf itu apa? Itu tu lagi sekali kita ni. Tasawuf itu ialah ataupun manifestasi ataupun penzahiran pengetahuan yang kita ni ketahui daripada iman, dan kita ni menzahirkan perbuatan fizikal ngam seperti mana yang diperintahkan oleh Allah Ta'ala dalam unsur Islam, fikih. Itu sudah tu 3 unsur utama. Jadi untuk sesi kali ini itulah saja, insya-Allah Ta'ala. Sesi seterusnya akan dimaklumkan kemudian. Mungkin sesi seterusnya akan berjalan lebih laju lah sikit. Sebab tadi kita ni bertarah muqaddimah, and then after muqaddimah ia lebih lancar satu. And then kebanyakan hadis-hadis yang akan datang selepas ini, ia memang berkaitan dengan hadis-hadis awal ni. Artinya tadi baca contohnya 10 hadis awal, dan hadis-hadis yang lain itu sekadar tambahan ataupun lanjutan daripada hadis-hadis yang lain. Dan itu sudah tadi lihat tadi. Hadis ketiga sekadar lanjutan daripada hadis kedua. Karena tadi hadis keempat atau sekadar lanjutan daripada hadis kedua juga. Contoh, misalnya Yaman Qatar dan lain-lain. Ya, sebenarnya buku ni 40 hadis ni, semua 40 hadis itu saling berkaitan antara satu sama lain. Sebab tu pisah ia diambil secara sekaligus, supaya tadi masih ingat atau tadi masih ingat macam okey, hadis ni balik semula kepada hadis ni. Ataupun ini menunjukkan kepada hadis ini sekarang merujuk kepada hadis yang akan datang dan lain-lain. Bisa untuk ia diambil secara daurah macam ni. Boleh bilang, dan tak ada masalah kalau dijadikan kelas mingguan, tapi yang lebih impactful bagiku dan maksimum ia punya kesannya kalau diambil secara daurah macam ni. Sebab ia masih hampir tu. Ia masih hampir satu hadis dengan hadis yang lain itu, sehingga kita ni senang untuk mengaitkan satu hadis dengan yang lain.